Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke channel Lah TV. Okey, sekarang ni kita nak berkongsi pasal satu sejarah iaitu pada hari ini, 21 hari bulan 2, 2021, terciptanya sejarah yang kita tunggu selama ini. So, apa yang berlaku pada hari ini? Kalau korang tak tahu, aku pun tak tahu. So, yang berlaku pada hari ini ialah sampainya vaksin dekat Malaysia. So yang ni. Okey, vaksin dah sampai. So, that's why kita nak bincangkan perkara ni pada hari ni dan kita nak discuss lah sikit pasal ni sebab faham ramai yang bila sampai benda ni aku baca dekat social media ramai yang macam jom jadi tikus makmal, jom masuk makmal. So maknanya diorang bukanlah anti vaksin tetapi diorang ni lebih kepada nak provoke ataupun mungkin tak ada knowledge pasal vaksin ataupun mungkin terlebih arif ataupun terlebih belajar pasal vaksin menyebabkan mereka ni mungkin mempengaruhi orang yang pada awalnya okey dengan vaksin, tiba-tiba jadi tak okey. Jadi kita tengok dulu apa yang terjadi dekat Malaysia. Alright, so vaksin COVID-19 pertama telah sampai pada hari ini, yang mana kita pun sedia maklum setelah sekian lama negara kita ni berperang dengan COVID-19, okey, dan mungkin telah memakan nyawa lebih kurang 1,000 nyawa setakat ini. So kat sini detik bersejarah ni kan dijangka telah berlaku tadi pukul 10 pagi dan apabila kumpulan pertama first batch untuk vaksin Pfizer daripada Biotech dijualkan tiba dekat KLIA. Okey, di mana penerbangan tadi menggunakan penerbangan Malaysia Airline MH604. So mereka telah sampai dekat airport tadi. Okey, so yang ini adalah perkara yang memang ditunggu oleh rakyat Malaysia. Dan ada setengah tu tunggu tapi bila sampai dia cakap bukan-bukan. So kita belajar dulu apa tu vaksin sebenarnya. Okey, so jangan cakap bukan-bukan. Kalau tak tahu jangan cakap bukan-bukan. So kita kena tahu apa tu vaksin COVID-19. So, kenapa kita perlu ada vaksin? Okey, sebenarnya kat sini lah, vaksin COVID-19 ialah untuk merangsang sistem imun supaya jika kita terdedah kepada coronavirus, tubuh badan kita boleh bertindak balas dengan jangkitan COVID-19. Okay, so maknanya kat sini kita akan lebih kuat lah. Maksudnya imun sistem kita akan lebih aktif, lebih dia punya contoh lah bila kita kena COVID-19 ataupun kena virus lah kan. So, vaksin ni akan bertindak balas dengan kita punya imun sistem untuk melawan virus tadi. Itu maksud dia vaksin COVID-19. So, yang kata ada chip apa semua tu macam tak betul. Mustahil orang boleh cipta chip sebesar cecair ataupun dalam cecair sebesar zarah ke apa. Kita tak tahu. So, itu semua mitos. Okay, so tak logik. Okey, untuk vaksin COVID-19 ni, pelbagai platform yang telah kita gunakan lah untuk orang kata mengkaji genetik RNA, viral vector, virusnya aktif, dan juga subunit protein yang telah digunakan untuk menyediakan vaksin coronavirus yang selamat dan berkesan. So, ini diorang cuba banyak kali, bukannya memanglah try and error, tetapi diorang cuba dengan macam-macam platform, diorang test dekat makmal. Setelah melalui fasa pertama, kedua dan ketiga, baru mereka agihkan kepada orang. Okay, before tu diorang gunakan teknologi makmal untuk kaji benda tu. Alright? Okay, dan vaksin COVID-19 ni bila diorang buat kajian secara detail, ia dapat memberikan anda pelindungan yang terbaik terhadap COVID-19. Sebab tu diorang kena buat betul-betul. So itu maksud COVID-19. Jadi kalau tengok dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, so portfolio vaksin COVID-19 di Malaysia. Yang mana kat sini kalau korang nak tahu sehingga Februari 2021, Malaysia telah mendapatkan akses bekalan vaksin sebanyak 66.7 juta dos melalui fasiliti COVAX dan juga pembelian awal daripada 5 pengeluar. Daripada 5 tadi, vaksin daripada Pfizer BioNTech telah memperolehi kelulusan bersyarat daripada pihak berkuasa kawalan dadah iaitu PBKD dan juga NPRA pada 8 Januari 2021. 5 pengeluar yang kita bekerjasama, setakat ini hanya Pfizer saja dapat kelulusan penuh dan bersyarat lah. Alright? So manakala 4 lagi tadi tu masih dalam proses untuk kelulusan NPRA.
Okey, yang mana bekalan vaksin daripada kelima-lima pembekal ni akan diterima oleh Malaysia secara berperingkat bermula Februari 2021. So ini adalah dia punya apa kata ni, portfolio yang kita kena tahu. Daripada 5 company yang kita dapatkan vaksin, berapa yang telah lulus. Itu daripada 5, 1 saja yang lulus dulu dan lagi 4 tu masih dalam proses. So 5 tu apa tadi? So kita tengok dekat sini ada 5, kita kena tahu 5 jenis vaksin ni lah. Bekalan vaksin yang diperolehi oleh Malaysia ada 5. So kita tengok satu-satu jenis vaksin yang ada, nama pengeluar dan juga tahap keberkesanan. So first of course kita akan tengok Pfizer dululah. Jenis vaksin dikeluarkan oleh Pfizer ialah mRNA. Pengeluar ialah Amerika Syarikat dan juga tahap keberkesanan ialah 95%. Dan yang kedua ialah AstraZeneca. AstraZeneca ni jenis vaksin ialah vector virus dan juga pengeluar dia ialah United Kingdom. Dan juga tahap keberkesanan 62% hinggalah 90%. Dan juga yang ketiga ialah Sinovac. Yang ini ialah jenis vaksin ialah virusnya aktif. Dan juga pengeluaran ialah China. Dan juga dia punya tahap keberkesanan ialah 50.4% hinggalah 91.25%. Dan yang keempat ialah CanSino Bio. Sebuah syarikat itu mengeluarkan jenis vaksin vector virus dan juga pengeluar ialah China. Dan juga dia punya keberkesanan ialah 65.7% dan akhir sekali ialah Sputnik V, iaitu sebuah syarikat dan mengeluarkan vector virus. Dia ada sebuah syarikat yang dikeluarkan oleh Rusia dan juga tahap keberkesanan dia ialah 91.6%. So ini adalah jenis yang Malaysia ambil, ada 5. So far yang dapat kelulusan yang sampai pada 21 bulan 2 ialah Pfizer ni. Ni atas sekali. Pfizer ni yang akan dapat, yang dah dapat lah, that's why dia sampai dulu. Yang lagi 4 ni masih dalam proses penelitian. So kalau dah lulus semua ni akan sampai. Kalau tengok dekat sana ada banyak jenis vaksin, ada 3 lah. mRNA, vector virus dan juga virus yang aktif. So kita kena tahu apa mRNA, apa virus, apa vector virus, apa virus yang aktif. So kita tengok dekat sini lah. Sebab korang kena tahu, takkan nak sembang je kan, mesti kena tahu. So untuk mRNA, sebenarnya mRNA ni ialah, maksud mRNA tu ialah ribonucleic acid. Ribonucleic acid ni ialah, maksudnya ialah kalau contoh kita tengok DNA. DNA dia pusing-pusing kan. Pusing-pusing, dia 2 color ujung-ujung tu. Dekat dia macam ni kan. Lepas tu tengah-tengah dia ada macam garis-garis kan. Dia 2 color. Tapi untuk ribonucleic acid ni dia satu saja. Yang dia adalah protein. So M tu maksud dia messenger. Yang mana untuk mRNA ni ialah molekul mRNA ni bagi merangsang immunity agar mengenali protein pada virus yang disasarkan. Maksud dia kat sini dia lebih kepada untuk penghantara. Dia pengantara. So yang kedua ialah vector virus. Vector virus ialah menggunakan virus pembawa, iaitu vektor yang tidak berbahaya bagi menyampaikan bahan genetik virus sasaran supaya merangsang tindak balas imun manusia. Dia macam kita masukkan, sebab bakteria tak semua jahat, ada bakteria baik. So vektor ni maksud dia vektor virus yang kita masukkan dalam badan kita untuk boost immune system, untuk fight apa yang akan berlaku pada diri kita. Virus yang masuk tu lah. Dan akhir sekali ialah virus yang aktif, yang mana virus yang telah dimatikan, dan digunakan untuk merangsang tindak balas imun manusia. Dia lebih kepada dia matikan virus tu. So ini adalah jenis vaksin yang kita gunakan daripada 5 company yang berbeza. So 5 ni akan sampai so far untuk hari ini 21 hari bulan 2, yang sampai hanya daripada Pfizer, BioNTech. So bagi yang anti vaksin, teruskan terpulang, sebab vaksin sangat-sangat penting. Cuma mungkin kita tak biasa lagi dengan vaksin-vaksin yang baru. Sebenarnya kita dah biasa dengan vaksin-vaksin sedia ada. Sebab tu kita hantar anak check up, pergi klinik sebab kita nak inject vaksin. Cuma
untuk COVID-19 punya vaksin ni mungkin kita masih baru dan dia terlalu dia punya publicity terlampau meluas menyebabkan kita mengkaji benda tu. Banyak ada vaksin dekat klinik yang kita tak kaji tapi kita okey je doktor injek. Kita tak ada pun bila dapat injection vaksin tu kita tak ada bising-bising pun. Banyak je kalau pergi tengok buku anak lah, habis tengok buku anak banyak je selama 2 tahun tu banyak vaksin yang telah pihak KKM beri kepada kita. Cuma kita tak bising sebab kita tak alami benda tu dan juga kita tak alami proses pembikinan vaksin tu. Cuma COVID-19 ni vaksin dia kita up to date, kita ikut proses dia, plus dengan orang yang anti vaksin, plus yang terlebih belajar pasal vaksin menyebabkan kita pun takut untuk pakai vaksin. Okay, so itu saja, semoga bermanfaat, semoga memberikan manfaat kepada anda. Okay, so jangan lupa tekan button subscribe, share dan juga like Lah TV untuk dapatkan maklumat yang lebih lanjut ataupun maklumat menarik pada masa akan datang. Bye-bye.